Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, jamaah Masjid Darul Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa na'udzu bika min syarri kulli nafsin aw 'ainin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jamaah sekalian, marilah sama-sama selamat berhijrah tahun baru Hijrah 1443. Mudah-mudahan kita telah membawa azam baru, azam tahun baru, dan begitu juga untuk meningkatkan ketakwaan dan amalan kita menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada episod yang 32 ini, satu tema, konsep hijrah, ke mana perjalanan hidup kita tadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat-ayat yang terakhir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Yang bermaksud dan orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada golongan muhajirin. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Untuk mereka keampunan dan rezeki yang mulia. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Dalam ayat tersebut terdapat 5 sifat yang mulia. Sifat-sifat orang-orang yang mukmin sejati. Yang pertama, walladzina amanu, mereka yang benar-benar beriman. Yang kedua, wahajaru, berhijrah membawa perubahan. Yang ketiga, wajahadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Yang keempat, memberi tempat perlindungan. Dan yang kelima, memberi pertolongan pada saudara mereka yang sedang berhijrah ataupun yang telah berhijrah. Jamaah rahimakumullah, soalan yang pertama, apa itu hijrah tadi? Kita sering menyebut ma'ah hijrah, berhijrah dan sebagainya. Hijrah boleh diartikan dari sudut bahasa berpindah, menjauhi ataupun meninggalkan cara hidup jahiliyah, ataupun meninggalkan hal oleh Allah. Nabi SAW ditanya, hijrah mana satukah yang afdal? Qila ayyul hijratu afdalu? Qal al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Nabi SAW mengatakan seorang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, perlu dah difahami bahawa kalimat hijrah telah diungkapkan di dalam Al-Quran sebanyak 31 kali. Perintah hijrah nilai sudah pun diperintahkan kepada Nabi SAW sejak awal hijrah. Sejak awal nubuwah. Perintah hijrah nilai sudah pun diperintahkan kepada Nabi sejak awal nubuwah lagi. Sejak datangnya perintah risalah yang pertama dalam surah Al-Mudaththir dan Al-Muzammil, baginda diperintahkan supaya berhijrah daripada segala macam bentuk syirik dan maksiyah. Di dalam surah Al-Mudaththir yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal mudaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر
warrujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dengan sungguh-sungguh, berilah ancaman. Dan terhadap Tuhanmu hendaklah kamu besarkan, dan terhadap pakaianmu hendaklah kamu bersihkan. Warrujza fahjur. Warrujza fahjur maknanya berhijrah terhadap berhala syirik, ataupun hendaklah kamu berhijrah ataupun meninggalkan berhala-berhala dan amalan syirik. Maka hijrah yang sebenarnya dijelaskan oleh Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadi, wal muhajiru man hajara ma harramallahu alaihi. Yang bermaksud seorang muslim adalah orang yang menjaga lidahnya dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin yang lain. Begitu juga manusia lain. Al-muhajiru, dan seorang yang berhijrah adalah mereka yang meninggalkan apa yang dilarang ataupun diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dan Imam Al-Bukhari. Inilah sebenarnya pengertian hijrah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga jamaah sekalian, kalau kita buka kitab Imam An-Nawawi Matan Arba'in, terdapat hadis. Yang pertama, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis riwayat Imam Syaikhan, yang bermaksud bahawa hanya sanya sesuatu amalan itu berserta dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawah, maka bagi seseorang itu apa amalannya bergantung pada niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ia akan memperolehinya, seperti seseorang wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya adalah bergantung kepada apa yang ia niat kepadanya. Maka di sini terdapat hadis meriwayatkan kitab Mu'jam Al-Kabir Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, terdapat dalam kalangan kami seorang lelaki yang nak meminang seorang wanita yang dikenali dengan Ummu Qais. Wanita tersebut enggan mengahwininya kecuali apabila lelaki tersebut berhijrah ke Madinah. Maka itu dia pun sanggup berhijrah ke Madinah. Maka dia pun berhijrah dan mengahwini, untuk mengahwini. Niatnya untuk mengahwini wanita tersebut bukan kerana hijrah kerana Allah dan Rasul. Maka kami menamakan sebagai penghijrahan Ummu Qais ataupun hijrah Ummu Qais. Hadis riwayat Syaikhan. Jemaah rahimakumullah, ketahuilah bahawa hijrah bukanlah satu legenda sejarah, namun hijrah yang sebenarnya merupakan prinsip hidup seorang Muslim. Hijrah merupakan asas kehidupan seorang Muslim. Hijrah sebenarnya, jamaah sekalian, adalah hijrah nilai yang dipanggil hijrah maknawi. Merubah cara hidup jahiliyah kepada hidup Islam yang sebenarnya. Berhijrah daripada kemaksiatan. Berhijrah daripada apa-apa yang diharamkan Allah atasnya.
Maka dari itu jamaah sekalian, apakah seharusnya pengorbanan dan penghijrahan yang perlu kita lakukan pada zaman ini? Hijrah menurut kita bukanlah mengorbankan perkara-perkara yang besar. Akan tetapi kadangkala perubahan yang kecil itulah apabila dihiasi dengan keikhlasan dan dilakukan secara istiqamah akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita mengenepikan sesuatu bahaya di jalan, ataupun kita jalan, kita naik lift ataupun turun tangga, kita nampak kulit pisang, kita tepikan supaya tidak membahayakan orang lain. Pertama, hijrah dengan tubuh badan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Ini pada zahirnya yang dikatakan hijrah secara fizikal tadi. Hijrah dengan hati kepada Allah, ini dikatakan hijrah maknawi, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, iaitu hijrah mengandungi niat yang suci kerana Allah dan Rasul, bukan hijrah yang bercabang, mempunyai sesuatu niat pribadinya. Kemana hala tuju hijrah kita tahun ini? Seorang sahabat bernama Fudail radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW lalu berkata, ia mengajukan satu soalan kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang di negeriku berkata bahawa sesiapa yang tidak berhijrah dengan meninggalkan negerinya, maka keislamannya tidak sempurna. Maka baginda memanggil Fudail sambil menepuk di atas bahunya. Ya Fudail, aqimis salah wa atiz zakah wahjuris su' waskun min ardi qaumik haitsu syi'ta. Wahai Fudail, dirikanlah salat, bayarlah zakat dan jauhilah keburukan dan kemaksiatan. Engkau tetaplah di negeri kaum ini di mana sahaja yang kamu suka dengan membawa perubahan dan mengerjakan dakwah. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban. Maka bahasa maksud hijrah adalah perpindahan dari sudut lughawi. Perpindahan dari satu tempat kepada satu tempat. Contohnya seorang ataupun golongan artis untuk mencari popular, dia berhijrah dari Singapura ke Malaysia, berhijrah daripada Singapura ke Indonesia ataupun ke mana-mana negeri untuk mencari sara hidupnya dan untuk menjadi popular. Maka hijrahnya itu adalah hijrah duniawi. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan apa sahaja yang diharamkan oleh Allah menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, kita lihat sejak kebelakangan ini macam-macam hadis palsu yang berkaitan dengan hijrah, yang berkaitan dengan puasa awal Muharram, yang berkaitan dengan puasa pada bulan-bulan tertentu dan tertentu. Maka ketahuilah banyak fadilat-fadilat tentang kelebihan ataupun apa-apa sahaja merupakan menceritakan ataupun hadis-hadis palsu al-kadhibah, menceritakan kelebihan, memberitahu kemasukan awal bulan hijrah, awal bulan Sya'ban dan sebagainya, merupakan kebanyakannya adalah hadis-hadis palsu. Maka ketahuilah penyebaran hadis ini perlu dihentikan. Hukum meriwayatkan hadis palsu adalah haram, melainkan kepalsuan dan akibatnya akan dicampakkan ke dalam neraka akhirat, di akhirat kelak, wa iyazubillah min zalik. Maka hendaklah kita berhati-hati di dalam memviralkan, menyebarkan cerita-cerita berkaitan dengan awal Muharram ataupun kelebihan Muharram yang berlebih-lebihan, yang mana kita mengetahui hadis yang sahih, Nabi menganjurkan kita untuk berpuasa pada 9 ataupun 10 Muharram. Dikatakan itu adalah puasa Ashurat pada 10 Muharram. Itu adalah sahih dan thabit.
warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah kita tidak dapat berhijrah dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya, melainkan perlu ada tarbiyah awalan yang terdapat pada awal surah Al-Anfal yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bermaksud hanya senya orang-orang yang beriman itu apabila disebut sahaja nama Allah, gemetar gerun hati mereka. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan terhadap Tuhan mereka bertawakal serah bulat-bulat. Yang keempat, alladzina yuqimuna as-salah. Dan mereka-mereka yang mendirikan salat, yang iltizam, committed dengan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat yang kelima adalah mereka yang menginfakkan, yang membelanjakan sebahagian hartanya pada jalan Allah. Maka pada awal surah Al-Anfal terdapat 5 sifat, dan begitu juga pada akhir surah Al-Anfal terdapat 5 sifat yang mulia, yakni walladzina amanu, mereka yang beriman sebenar-benarnya, wahajaru, mereka yang berhijrah membawa perubahan. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah membawa maslahah ummah, meningkatkan kalimatillah. Yang keempat, memberi tempat perlindungan. Yang kelima, memberi pertolongan kepada saudara mara mereka yang berhijrah. Maka pada wakil kita realiti hari ini, di antara pertolongan yang boleh kita lakukan ialah memberi pertolongan kepada saudara mara mereka ataupun kita, mereka yang dijangkiti oleh COVID-19 ataupun pandemik ini. Kita dapat melakukan pertolongan ataupun dikatakan SG together ataupun trace together untuk menyelamatkan orang lain dan senantiasa melaksanakan safety social distancing. Itu bererti kita telah menyelamatkan orang lain daripada jangkitan COVID-19. Namun hijrah seorang sahabat tidak akan tercetus melainkan dengan pendidikan awal tadi pada awal surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, yakni mempunyai 5 sifat. Yang dikatakan 5 sifat tadi adalah mereka yang apabila disebut sahaja nama Allah, gemetar gerun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Jadi 5 ayat pertama tadi merupakan tarbiyah qalbiyah ruhiyah. Kemudian tarbiyah jasadiyah, alladzina yuqimuna as-salah. Dan yang ketiga adalah tarbiyah maliyah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni berinfak, bersedekah ataupun zakat. Termasuk juga ibadah haji, ia termasuk ibadah jasadiyah dan maliyah yang diperlukan pengorbanan fizikal dan harta. Dan seterusnya, maka itu sama-samalah kita berusaha jamaah yang dirahmati Allah bagaimana mewujudkan 5 sifat ini agar kita menjadi sifat mukmin yang sejati. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila dibaca sebut sahaja nama Allah, gemetar gerun takut. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, maka dia akan menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketahuilah bahawa tempat kembalinya adalah syurga. Yang kedua,
Iman bertambah apabila dia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Sifat yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, sentiasa bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Yang ketiga, tetap iltizam mendirikan salat. Yang kelima, menafkahkan sebahagian rezeki harta yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka Allah tutupi segmen ini, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini dan kita berusaha, mudah-mudahan sentiasa berusaha untuk berhijrah ke arah yang sebaik-baiknya. Maka di antara beberapa sifat yang dapat kita utamakan untuk merubah diri kita pada tahun baru hijrah ini ialah senantiasa kita beristighfar, sujud di depan mihrab, ataupun kita meluangkan masa sedikit pada saat-saat istimewa tengah-tengah malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jemaah sekalian, mereka yang telah menjalani proses pendidikan iman, hijrah dan jihad fi sabilillah dan memberi pertolongan dan perlindungan kepada para sahabatnya ataupun manusia. Nah, marilah kita sematkan dan berazam 8 bentuk hijrah pada tahun baru ini. Pertama, hijrah merupakan prinsip hidup asas Muslim tadi. Yang kedua, berhijrah sikap dengan meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, berhijrah untuk menjadi ayah ibu mithali. Yang keempat, jamaah sekalian, berhijrah menjadi seorang pemuda yang soleh. Yang kelima, berhijrah membangunkan keluarga yang cemerlang. Yang keenam, berhijrah mempertingkatkan ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan. Yang ketujuh, berhijrah untuk mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir, mudah-mudahan insya-Allah. Yang ke-8, berhijrah ke rumah Allah untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan fikiran yang bersih. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk sentiasa dapat ke masjid, ke rumah Allah dan beriktikaf dan mempertingkatkan perjalanan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilaha illa antal mannan. Badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna minal ladzina fi salatihim khashi'un wal ladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Rabbana waj'alna minal ladzina 'ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Semoga bertemu sekali lagi pada episod yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum li jami' muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi